Pembelian emas secara bertangguh part 2. Okey, semalam saya dah buat satu posting tentang pembelian emas secara bertangguh. Okey, sekarang saya nak buat posting yang kedua spesifik tentang pembelian jongkong emas secara bertangguh atau orang fikir secara ansuran, dan kenapa sesetengah penjual akan memotong sebahagian daripada duit anda jika anda membatalkan pembelian tersebut. Jom kita cek. Ini pasal beli emas secara hutang boleh ke tidak? Mungkin doktor ada penjelasan yang lebih dalam lagi. Dipersilakan. Okey. Beli emas, barang kemas secara hutang tidak ada masalah. Dengan syarat barang itu memang ada lah kan. Sebab apa? Sebab kita anggap barang kemas itu adalah barang kemas yang bukan terkeluar daripada ilah ribawi tadi kan. Tapi kalau nak beli jongkong secara ansuran memang tak boleh kan. Tak boleh. Tapi ada kaedahnya sebenarnya kalau kita nak beli jongkong secara ansuran. Ada kaedahnya. Kan? Mungkin doktor boleh jelaskan sedikit? Contohnya macam kita buat janji dengan penjual. Janji. Kan, undertake to buy kan. Janji untuk membeli pada satu-satu masa dengan harga tertentu yang kita dah lock pada hari ini. Ya kan? Kita kunci harga pada hari ini. Katalah harga hari ini 300 1 gram. Kita nak beli sekilo 300,000 kan. So kita belum lagi ada 300,000 duit. So kita pun pergi kat penjual, kita buat janji saya akan beli sekilo dalam masa setahun. Kan? So penjual pun kuncilah harga, kita bayar sikit-sikit, tapi yang bayaran itu bukan sebagai bayaran belian lagi. Kan? Dia tak anggap sebagai barang belian lagi. Bayaran itu sebagai, kita panggil sebagai iuran komitmen ataupun hamish jiddiyah. Kan, yang mana ia dibenarkan oleh syarak, ada dalam parameter Aufi di sini. Dan pembeli ada hak untuk cancel lah. Sebab dia bukan berlaku jual beli lagi. Dan dia ada hak untuk revoke back sebab dia tak buat kontrak kan. Duit yang dia bayar tu dia boleh ambil lagi. Kan? So selagi mana pembeli ada hak untuk ambil lagi duit yang dia dah bayar, itu kita anggap kontrak tak berlaku. Jual beli belum berlaku. Bila cukup saja duit, baru dia buat akad. Okey, saya beli emas kilo dengan bayaran RM300,000 kan? Yang telah kamu sudah simpan selama setahun tu, penjual dah simpan itu. So di situ boleh buat akad. Kan? Walaupun pada masa itu harga emas mungkin dah 400,000 kan 1 kilo. Kan? Yang tu emas perhiasan. Emas jongkong. Emas jongkong. Kalau contoh emas perhiasan, dia ada tak akad macam tu, doktor? Emas jongkok, emas perhiasan, kalau katalah kita tak nak terima pendapat yang diterima oleh JAKIM semua ni, kita nak kata dia barang ribawi juga, kita boleh buat macam tu juga. So kita beli janji dengan penjual, kita bayarlah sikit-sikit. Maknanya kalau contoh kan emas jongkong tadi dan sebagainya, maksudnya kita pembeli dia akan boleh ambil balik yuran komitmen tu lah, bayaran yang diberikan tu kan. Tetapi kalau contoh dalam masa tersebut mungkin penjual tersebut dah buat proses emas dan sebagainya, adakah dia bila kita bagi komitmen, kita bagi hamish jiddiyah security deposit sebagai komitmen kita untuk membeli kan. So, tapi penjual apa tentu dia dah buat usaha sikit kan, dia dah beli ke untuk kita. So mungkin kalau kita cancel, dia ada sikit kerugian. Baik. So penjual ada hak untuk menuntut sedikit kerugian. Ada boleh menuntut sedikit kerugian yang betul-betul dia rugi lah. Kalau dia tak rugi, dia tak boleh ambil apa-apa. Maksudnya menutup tu dengan cara ambil sedikit lah daripada yuran komitmen tu. Kos yang dia telah tanggung itu, so dia boleh ambil kan, sekadar kos yang diperlukan. Ini dibenarkan oleh standard syariah gold Aufi. Ada disebutkan. Faham.